Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah saya akan berkongsi kaedah untuk mengisi borang pendaftaran kumpulan dan juga borang proposal untuk pelajar. Okey, apabila pelajar download borang proposal dan juga borang pendaftaran kumpulan dalam Excel, langkah pertama yang perlu dibuat adalah selepas download, pergi kepada file yang telah di-download. Kalau kita tengok sini, filenya adalah Taklimat 03 10/2023 pelajar 572501 CCM 3011 S1223 XL SM. Mungkin file yang akan diberikan nanti agak berbeza namanya, tapi kaedahnya sama. Yang pertamanya perlu right click on the file selepas download, kemudian pergi kepada properties, then tick unlock dan tekan OK. Selepas proses ni buat, baru boleh buka Excel-nya. Kita buka Excel-nya. Kemudian kita enable content. Okey, sheet yang pertama yang perlu semua pelajar lihat adalah sheet home. Kalau kita tengok sini, kita ada sheet home, sheet BSK01, sheet BSK05, sheet BSK06, sheet BSK07, sheet BSK08 dan sheet citra. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok di sini, kita ada golongan kolom bilangan, kolom borang, susunan pengisian borang, kod borang, tanggungjawab, dan kita ada catatan. Kita ada tarikh pelaksanaan, kita ada status dokumen, dan kita ada link laman sesawang untuk dimuat naik apabila lengkap diisi, dan kita boleh klik di sini. Dan kita ada dokumen sokongan di sini. Jadi boleh diakses apabila pelajar klik pada teks dan dia akan navigate kepada dokumen berkenaan. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang pertama, borang pendaftaran kumpulan, which is BSK01. Susunan pengisian dia lah ada nombor 1 dan kita ada tanggungjawab. Kalau kita tengok di sini, kita ada ketua kumpulan, kita ada pusat co-curriculum dan citra pelajar, dan kita ada fakulti. Okey, di sini dia dicatatkan bahawa untuk ketua kumpulan, yang pertamanya perlu memastikan semua maklumat yang lengkap diisi dalam borang BSK01 dan BSK05. Yang kedua, memuat naik borang BSK01 dan BSK02 yang telah lengkap diisi ke link laman sesawang yang disediakan. Nombor 3, cetak tanda tangan ketua kumpulan dan hantar ke pejabat pusat co-curriculum dan citra pelajar. Kalau kita tengok di sini ada tanggungjawab fakulti. Yang pertama adalah penyelia kumpulan, pegawai pengiring adalah terdiri daripada kalangan mentor akademik. Yang kedua, fakulti mencadangkan nama penyelia kumpulan dan pegawai pengiring. Yang ketiga, fakulti mewujudkan jawatan kuasa task force di peringkat fakulti untuk memantau perjalanan program Santuni Komuniti. Di peringkat pusat citra, yang pertama, pusat citra akan mengeluarkan surat lantikan penyelia kumpulan dan pegawai pengiring yang dicadangkan oleh fakulti atau melantik penyelia kumpulan dan pegawai pengiring dari kalangan mentor akademik yang dihantar oleh ketua kumpulan di dalam borang BSK01. Kita juga ada borang liability BSK06 diisi secara individu. Semua pelajar perlu mengisi borang ini sebelum program ataupun aktiviti dijalankan.
borang liability perlu dilengkapkan oleh setiap individu pelajar. Cetak, tanda tangani oleh pelajar dan saksi, penyelia kumpulan ataupun mentor akademik dan dihantar ke pejabat pusat kurikulum dan citra pelajar. Yang keempat, kita ada borang permohonan menjalankan aktiviti iaitu BSK 07. Ketua kumpulan pelajar, borang permohonan menjalankan aktiviti perlu dilengkapkan oleh ketua kumpulan sebelum setiap kali keluar menjalankan aktiviti. Cetak, ditandatangani oleh ketua kumpulan dan disahkan oleh penyelia kumpulan atau mentor akademik serta dihantar ke pejabat pusat kurikulum dan citra pelajar. Okey, kalau kita tengok susunan ni, yang pertamanya kita kena isi BSK 01. Borang BSK 01 ni sama ada kita klik kat sini ataupun kita klik kat bawah BSK 01. Okey, ini adalah borangnya. Secara defaultnya ini adalah maklumat yang perlu diisi, iaitu yang berwarna hijau ni kita kena masukkan maklumat secara typing. Okay. Yang mana kalau hijau ni semua kita boleh masuk secara typing. Dan yang color peach atau orange ni kita masukkan secara pilihan. Kita boleh buat drop down list dan kita pilih maklumat ini. Dan di sini apabila kita masuk nama ID akan tertera maklumat secara automatik yang berwarna putih. Termasuklah mentor akademik. Jadi pelajar perlu masukkan maklumat email mentor akademik which is boleh lihat di dalam directory yang kita kongsi pada sheet home, directory staff. Okay. Jadi klik di sini boleh semak dan masuk email. Ataupun berjumpa dengan mentor akademik, boleh dapatkan email dan juga nombor telefon. Ini maklumat yang perlu dimasukkan. Kemudian kita perlu berbincang dengan mentor untuk kita lantik atau calonkan penyelia kumpulan. Okay. Dan juga pegawai pengiring 1, 2 dan 3. Bergantung, kalau satu pegawai pengiring is enough, but minimum is 1. Okey. Selepas kita mengisi semua ni, ini data secara default, pelajar boleh mengisinya dan kita kena update. Selepas kita update, yes, dan data ini telah disimpan. Okey, kalau kita clear pun, then bila kita masuk nombor metrik ketua kumpulan, kita boleh import data. Dan data tadi akan masuk balik dan kita boleh buat editing sebelum kita hantar. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok, kita masuk ID, di sini juga kita masuk ID. Dan di sini kita boleh pilih sama ada kita nak ambil program director ataupun group leader. Ia bergantung kepada nature of the program. Okey, dan di bawah ni kita boleh by default dia ada deputy group leader ataupun kalau kita ambil program director dia akan jadi deputy program director dan secretary dan juga photographer and videographer committee. Yang di rest yang bawah ni boleh pilih. Dan by default kita letak member. Kalau ada komiti lain yang sesuai di bawah ni dan boleh pilih lah untuk dicadangkan. Okey. Selepas apa ni kita update dan kalau kita clear, then kita boleh import balik, import data. Tapi jangan kita update masa form ni dalam keadaan kosong. Kalau kita update dalam form ni keadaan kosong, dia akan simpan yang kosong ni lah. Jadi bila kita nak import data, dia akan import kosong. Okay, jadi kita import. Dan selepas tu kita boleh save. Save.
dan because of file ni sudah ada, dia akan simpan di lokasi yang dimaklumkan di sini. Boleh semak lah lokasi dekat desktop PKCP dan pelajar, ada file tu di dalam tu dan kita boleh print PDF. Yes, kita tekan yes dan file ni dia akan save sebagai S72501-CCM3001S12023. Kita boleh semak di dalam folder desktop, PKCP dan pelajar. Begitu juga apabila kita klik print, dan file ni akan save di dalam folder. Ini adalah nama filenya, which is S72501-CCM3011 S12023, borang ni, borang 01 dan borang dia adalah ahli kumpulan. Okey, selepas kita selesai mengisi borang kumpulan ini, borang senarai kumpulan, kita akan pergi kepada BSK05. Ini adalah borang cadangan aktiviti. Kalau kita lihat di sini, tajuk yang kita masukkan tadi, Gembara Bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Mani ini telah dimasukkan. Ini by default lah, ini contoh. Dan kalau kita tengok di sini, ini adalah program aktiviti yang perlu diisi lah. Yang pertamanya, lokasi projek aktiviti. Kalau kita lihat di sini, saya masuk contohnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Komplek Gumbadak 21030 Kuala Nerus, dan kita dapatkan lokasi di dalam Google Map. Kaedah mendapatkan lokasi ni kita kena dapat koordinat lah. Kemudian kita paste di sini. Okay. Jadi memudahkan untuk pihak pengurusan mengetahui di mana lokasi program itu dijalankan. Okey, kalau kita tengok di sini, kita boleh pilih elemen citra, di mana penerangan berkenaan dengan citra dan sebagainya akan diberikan secara detail. Elemen citra yang ada dan boleh dipilih. Untuk kali ini cuma kaedah mengisi Excel sahaja. Okay, kita juga ada latar belakang, justifikasi, objektif projek, dan perkara ini akan diterangkan detail dalam satu sesi. Sebab kalau kita terangkan masa ni dia akan jadi panjang. Jadi sesi penerangan berkaitan untuk penulisan proposal dan sebagainya akan diterangkan di sesi lain. Okey. Seterusnya kita ada bukti pengesahan daripada pihak komuniti atau host. Di sini kita boleh masukkan surat, boleh masukkan email, apa-apa aktiviti, bergambar juga boleh. Dan maklumat ini perlu disimpan di dalam Google Drive pelajar masing-masing lah. Dan cuma share public link di sini. Jadi apabila kita copy public link ni, kita paste di dalam web browser, kita boleh buka lah maklumat tu. Begitu seterusnya berkenaan dengan pengesahan persetujuan dari komuniti. Kalau ada surat, then kita masuk surat lah. Kalau ada email, kita masuk email. Kalau ada WhatsApp, kita snap WhatsApp untuk memudahkan. Kemudian bajet. Di sini saya masuk bajet yang simple untuk program komuniti yang hendak dijalankan. Kemudian kita ada tentative program. Di sini saya tulis rujuk lampiran. Jadi lampiran tu dimasukkan di dalam Google Drive pelajar. Okay. Dan kita ada rujukan. Rujukan ni saya masuk pengetua sekolah, ada nama dia, email dan telefon cikgu dan pegawai ataupun apa-apa rujukan yang boleh dimasukkan. Kemudian lampiran lain lah. Kalau di sini saya senaraikan beberapa lampiran, dan lampiran ini boleh dimasukkan dalam Google Drive pelajar. Okey, dan kalau kita tengok kat sini, sheet ni kita boleh adjust dia punya row accordingly lah.
Okay, pelajar boleh adjust row ni accordingly. Okay, selepas selesai ni kita akan update, dia akan simpan, yes. Dan apabila kita clear, kita boleh retrieve balik maklumat yang kita masukkan. Dan kita import data dan data tadi akan dimasukkan balik. Okay. Pastikan jangan kita update form kosong. Nanti bila kita update kembali dia akan jadi form kosong lah. Okey, di sini juga kalau kita tengok dalam sheet ni dia ada tanda merah ni, 3 segi pada top corner elemen citra ni. Di sini kita boleh tengok komen dia lah, apa komen yang diberikan. Okey, dan kita boleh print. Yes, dan dia akan save file ni dalam PDF di folder yang dimasukkan dalam message tadi lah. Dan di sini juga kita ada borang, kalau kita tengok di sini borang BSK 06. Apabila maklumat pada BSK 01 tu telah dimasukkan, kita boleh pilih di sini. Ini secara individu kan. Jadi kalau kita pilih BSK nombor 1, maklumat dikeluarkan, akan keluar tertera lah. Maklumat-maklumat yang kalau hijau ni perlu dimasukkan lah. Dan selepas tu perlu print dan semua maklumat yang kena initial, kita kena initial lah. Ini tanda tangan ringkas oleh pelajar. Dan di sini adalah tarikh, misalnya kita konsak dengan mentor akademik kita dan mentor akademik maklumkan boleh berjumpa besoknya, bermaksud 1 hari daripada tarikh sekarang lah. Jadi tarikh ni adalah tarikh current punya, today punya tarikh. Jadi kita masuklah nombor 1, maka dia akan jadi tarikh besok. Jadi kita sign, kita pilih nama mentor lah yang sedia untuk sign. Jadi lengkap borang, dah lengkap, semua diisi dan kita akan print. Bila print, namanya akan keluar adalah mengikut nama ID yang di atas ni, matrik yang dipilih. Okay, secara individu. Kalau kita masuk nama orang lain, dia akan tukar ID yang lain. Okay, yes. Then okay. Di sini juga kita ada BSK 07. Sama juga, kita just pilih je. Dan di sini pun kita boleh pilih ahli-ahli yang untuk keluar menjalankan aktiviti program Santuni Community. Okey. Dan borang ni kita boleh print dan disimpan di dalam folder desktop PKCP dan pelajar. Kita boleh clear dan isi kembali. Maklumat ini tidak disimpan. Jadi kita boleh isi, boleh memilih pelajar dan sebagainya untuk mengikuti program tersebut. Dan di sini juga kita ada maklumat citra. Kalau kita tengok di sini maklumat citra, kita boleh pilih elemen citra yang kita nak. Kita ada kurs sukarelawanan, pendidikan, sukan dan rekreasi, kelestarian, SDG, daya usaha, inovasi, keusahawanan dan seterusnya. Selepas kita pilih ni, kita boleh pilih program cluster. Jadi di bawah SDG ni, kalau kita tengok ada 17 SDG. Dan kalau kita ambil kehidupan bawah air, ini adalah cadangan ataupun idea untuk menjalankan aktiviti. Bukan semestinya aktiviti berdasarkan ini adalah cadangan ataupun idea. Boleh diolah bermacam-macam aktiviti daripada cadangan ini. Okey, dan saya kembali kepada BSK 01. Kalau kita tengok BSK 01 ni, di setiap yang ada tanda ni kita boleh move our cursor to the triangle ni, red triangle ni, at the end of the corner, dan dia akan bagi catatan lah, boleh baca penerangan. Misalnya penyelia kumpulan, dia akan bagi penerangan apa itu penyelia kumpulan ni, pegawai pengiring, penilai, semua ada di sini. Jadi itu kaedah ringkas untuk mengisi borang senarai kumpulan
dan juga borang kertas cadangan. Hopefully tidak melebihi 10 minit penerangan ini, dan kalau ada masalah untuk pengisian borang boleh hubungi Pusat Kokurikulum dan Citra Pelajar. Untuk menyediakan proposal, menti seeloknya seharusnya berbincang dengan mentor. Jadi pemilihan senarai ahli kumpulan bergantung kepada yang pertamanya fakulti, sama ada fakulti mempunyai satu jawatankuasa untuk menjalankan aktiviti satu ni, ataupun pemilihan tu secara melalui program, ataupun cross fakulti ataupun cross program. Ianya adalah terbuka. Apapun berbincang dengan mentor akademik, hasil daripada perbincangan dengan mentor akademik boleh dapat maklumat aktiviti yang hendak dijalankan, dan berbincang untuk melantik penyelia kumpulan dan juga pegawai penyiring. Selepas lengkap diisi dan mendapat green light daripada mentor akademik, borang lengkap ini boleh dihantar ataupun dimuat naik di dalam link sini lah, klik link ni, dan drag and drop file yang di-generate di dalam PKCP ni. Kalau kita pergi dekat sini desktop, PKCP, pelajar, dan file yang kita generate tadi, dan kita drop di sini. Okay. Dan itu selesai proses pendaftaran kumpulan dan juga penyediaan kertas proposal. Maklumat lengkap berkaitan perjalanan dan sebagainya akan ada taklimat kepada pelajar berkaitan perkara ini. Saya rasa itu sahaja untuk penerangan penggunaan Excel bagi pendaftaran kumpulan dan juga penyediaan kertas cadangan secara ringkas. Terima kasih. Kalau ada masalah berbangkit, boleh hubungi Pusat Kokurikulum dan Citra Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.